Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Bertemu lagi kita pada kali ini dalam Pendidikan Islam tahun 5 bidang Al-Quran Kefahaman yang bertajuk Kefahaman Surah Al-As. Pasti murid-murid pernah mendengar Suratul As, bukan? Mari kita lihat dan teruskan pembelajaran pada hari ini. Baiklah. Ini adalah Surah Al-As ataupun kalau dibaca sambung Suratul As. Ustaz akan bacakan, kemudian murid-murid boleh dengar dan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baiklah murid-murid, apakah maksud ataupun makna surah ini? Mari kita lihat. Ayat yang pertama. Demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan melakukan kebaikan serta saling berpesan untuk kebenaran dan saling berpesan untuk kesabaran. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi. Pengenalan Suratul As. Pengenalan Surah Al-As. Surah ini mengandungi 3 ayat, merupakan surah ke-103 dan diturunkan di Mekah. Suratul As membincangkan kepentingan masa dalam kehidupan manusia. Surah ini juga dianggap sebagai panduan kepada seorang Muslim dalam mengurus masa yang dianugerahkan kepada mereka untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Jadi inilah serba sedikit pengenalan Suratul As. Kita teruskan lagi murid-murid. Tuntutan Suratul As. Apakah yang dituntut di dalam surah ini? Apabila kita melihat ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Kandungan ayat. Masa itu sangat berharga. Tuntutan. Sentiasa menghargai masa. Tidak membazir masa dengan perkara yang sia-sia. Ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kandungan ayat kepentingan beriman dan berbuat kebaikan. Manakala tuntutan Suratul As ayat ini memelihara iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal ibadah, sentiasa berusaha membuat kebaikan. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kandungan ayat saling berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Manakala tuntutan ayat mengajak orang lain ke jalan kebenaran, mengingatkan diri dan orang lain untuk bersabar dengan ujian hidup ini. Okey, baiklah murid-murid, Ustaz harap sehingga ini murid-murid dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kita teruskan lagi ya murid-murid. Baiklah anak-anak yang Ustaz kasihi. Kepentingan Suratul As. Mengapakah surah Al-As ini sangat penting kepada umat Islam, khususnya kita? Okey, kita lihat. Yang pertama, Suratul As ini boleh menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua,
mengelakkan diri daripada melakukan perkara negatif. Ketiga, mempunyai matlamat hidup yang jelas. Dan keempat, memupuk sifat sabar dan sentiasa saling mengajak kepada kebaikan. Jadi, jelaslah bahawa kepentingan suratul Asr ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kerana dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, kita diingatkan supaya sentiasa beriman kepada Allah, mengelakkan diri melakukan perkara yang tidak baik dan menetapkan matlamat hidup yang jelas serta sentiasa sabar dan mengajak kepada kebaikan. Baiklah anak-anak, kita lihat pula anak-anak bagaimana dengan slide yang seterusnya. Ada petikan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Abbas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh, rawahul Bukhari. Yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dua nikmat yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia ialah kesihatan dan waktu yang lapang. Diriwayat oleh Al-Bukhari. Baiklah, memanfaatkan masa yang diberikan merupakan tanggungjawab semua Muslim dan akan dipersoalkan di akhirat kelak. Baiklah murid-murid, jelaslah bahawa di dalam suratul Asr ini telah mengajak kita untuk menghargai masa dan menggunakan masa dengan baik. Kerana tanggungjawab ini akan dipersoalkan di akhirat kelak tentang bagaimanakah kita menggunakan dan memanfaatkan masa kita. Baiklah murid-murid, untuk yang terakhir, kita lihat di sini bahawa setiap orang mempunyai 24 jam sehari. Jadi bagaimanakah kita mempergunakan 24 jam sehari ini? Di sini dilihat bagaimana ada di kalangan kita menggunakan masa-masa ini untuk perkara yang berwarna hijau, iaitu perkara yang positif. Manakala ada yang menggunakan masa 24 jam sehari ke arah perkara yang kurang baik ataupun tidak bermanfaat, iaitu perkara-perkara yang negatif. Seperti yang positif di sini kita lihat menolong ibu bapa, mengulang kaji pelajaran, membaca Al-Quran, membersihkan persekitaran rumah. Manakala contoh perkara negatif yang dilakukan seperti tidur berlebihan, bersukan ketika azan berkumandang, bermain secara berlebihan, juga mengumpat. Jadi sekian sahaja anak-anak untuk hari ini. Ustaz harap semuanya boleh melakukan, mendapat manfaat daripada suratul Asr yang kita pelajari hari ini. Jadi jangan lupa murid-murid selepas ini untuk membuat latihan dan tugasan yang Ustaz berikan. Jadi sehingga kita bertemu lagi pada masa akan datang. Sekian sahaja untuk minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.